sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya apabila tiba bulan Ramadan, ramai di kalangan kita yang datang solat sunat tarawih secara berjemaah, akan tetapi dalam masa yang sama mereka meninggalkan solat sunat rawatib. Yang nilaian solat sunat rawatib itu kata ulama lebih afdal daripada solat sunat tarawih. Tentang kerugian kita dalam bulan Ramadan apabila kita tidak mendirikan solat sunat rawatib, solat sunat ba'diyah, solat sunat qabliyah, sehingga disebut kata ulama 2 rakaat solat sunat selepas isyak itu lebih afdal daripada 20 rakaat solat sunat tarawih. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kerugian kita apabila kita meninggalkan solat sunat ba'diyah dan qabliyah, lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir. Kemudian yang lebih rugi tuan-tuan, apabila tiba bulan Ramadan, ramai di kalangan kita solat sunat tarawih tetapi dalam masa yang sama tidak mendirikan solat sunat witir pada malam bulan Ramadan. Sedangkan afdalnya solat sunat witir itu lebih afdal daripada solat sunat tarawih, lebih afdal daripada solat sunat ba'diyah, lebih afdal daripada solat sunat qabliyah, lebih afdal daripada solat sunat duha, lebih afdal daripada solat sunat tawaf tuan-tuan. Maka dengan sebab itu kerugian kita bila kita pergi mana-mana tempat, kadang-kadang lepas 8 ada yang ramai dah balik. Kalau dia tunaikan salat witir di rumah, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak mendirikan salat sunat witir pada malam-malam bulan Ramadan, maka kerugian yang tersangat besar. Dan yang lebih rugi tuan-tuan, apabila tibanya bulan Ramadan, ramai di kalangan kita yang salat sunat secara berjemaah tetapi meninggalkan salat fardu secara berjemaah. Maka ini adalah kerugian yang paling besar di dalam kehidupan orang yang beriman. Apabila tidak mendirikan salat fardu secara berjemaah, tuan-tuan, 100,000 rakaat salat sunat yang kita dirikan sekalipun tidak akan dapat membayar satu salat fardu yang kita kerjakan secara berjemaah. Tidak ada ibadat sunat yang boleh menandingi ibadat yang wajib. Ibadat sunat hanya menampung ibadat yang wajib yang kita cacat di dalam ibadat yang wajib. Adapun ganjaran dan nilaiannya itu tidak akan dapat menandingi mana-mana ibadat yang wajib. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kerugian kita apabila kita tidak salat fardu berjemaah. Sehingga satu ketika Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi SAW, sedikit sibuk dengan barang dagangan, dengan bisnes, sehingga sedikit terlewat menunaikan salat fardu berjemaah. Hanya terluput satu takbiratul ihram dengan imam sahaja. Hanya terluput takbiratul ihram sahaja tuan-tuan, bukan terluput rakaat tetapi terluput takbiratul ihram, menyebabkan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf merasa tersangat menyesal. Kerana disebut sifat ataupun kehidupan sahabat yang dijamin syurga itu tidak pernah di dalam kehidupan mereka menjadi makmum masbuk di dalam ibadat salat fardu berjemaah. Lalu kemudian selesai salat, Abdul Rahman bin Auf bertemu dengan Nabi SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kira-kira kalau aku infakkan 600 ekor unta pada jalan Allah Subhanahu wa taala bagi membayar nilaian tebusan takbiratul ihram yang aku terluput seketika tadi, apakah kira-kira ia terbayar?" Kata Nabi SAW, "Tidak wahai Abdul Rahman bin Auf, tentang 600 ekor unta tidak dapat membayar takbiratul ihram bersama dengan imam." Berapa kira-kira 600 ekor unta ni tuan-tuan? Kalau seekor unta kita buat kira mudah-mudah, seekor unta cak ayam tuan-tuan RM5,000, 603 juta tuan-tuan, 3 juta sebiji rumah banglo area sini tuan-tuan, maka tidak dapat membayar nilaian takbiratul ihram bersama dengan imam. Lalu kata Sayyidina Abdul Rahman, "Bagaimana ya Rasulullah kalau aku tambahkan lagi dengan nilaian bisnes aku?" Kata Nabi, "Wahai Abdul Rahman, mana mungkin nilaian keagungan takbiratul ihram itu dapat dibayar, sedangkan nilainya itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya." Allah tuan-tuan, kalau itu hanya nilaian takbiratul ihram, berapa kerugian kita saat satu rakaat yang kita terluput dengan imam? Berapa kerugian kita saat satu salat fardu yang kita tidak berjemaah? Maghrib tadi yang tidak berjemaah tuan-tuan, kerugian yang sangat besar. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, saki baki Ramadan yang ada ini, didiklah diri kita rasa sayang nak tinggal salat fardu berjemaah. Sebab tu kenapa tuan-tuan, kadang-kadang orang ni dia silap faham seolah-olah tarawih itu lebih hebat ganjarannya daripada salat fardu berjemaah. Sehingga satu tempat saya pergi berkuliah, ada satu AJK masjid cerita, dia kata, "Ustaz, sini lagi pelik Ustaz, ada seorang jemaah isyak tak semayang, terus semayang tarawih," dia kata.
Nah. Saya kata macam mana Haji tahu? Saya tahulah Ustaz, dia datang lambat sekali dengan saya. Saya ajak salat isyak sekali. Dia kata tak apa, nanti isyak dia semayang semula. Dia nak semayang tarawih dulu dengan imam di masjid. Saya kata mabuk ketum ke apa tuan-tuan? Tuan-tuan, ini silap faham kita dalam masyarakat, sehingga ada tempat tuan-tuan lepas isyak terus buat tarawih tanpa buat solat sunat ba'diyah selepas isyak. Ini kerugian tuan-tuan yang sangat besar dalam bulan Ramadan yang mulia ini tuan-tuan. Ini sebab itu tuan-tuan, saya pergi mana tempat, saya beritahu kerugian kita apabila kita meninggalkan solat berjemaah, meninggalkan solat witir bersama dengan imam tuan-tuan. Sehingga Nabi SAW memberi satu jaminan yang sangat besar kepada orang yang salat fardu berjemaah. Kata Nabi, man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyam nisfi lailatin. Siapa dia yang salat isyak berjemaah seperti mana yang kita buat seketika tadi, pahalanya seumpama dia telah berqiyamul lail setengah malam. Kata Nabi lagi, man sallal isya wal fajri fi jama'atin. Siapa dia yang semayang isyak kemudian subuh esok pun dia salat berjemaah, kata Nabi, kana lahu qiyamil lailatin, seumpama dia telah berqiyamul lail sepanjang malam tuan-tuan. Allah tuan-tuan, nak dapat pahala qiyamul lail tanpa perlu bangun malam, jaga isyak berjemaah, jaga subuh berjemaah 10 malam terakhir tuan-tuan. Kalau kena malam Lailatul Qadar, Allah berapa banyak dilipat gandakan pahala di sisi Allah Taala. Kemudian yang kedua tuan-tuan, kerugian kita saat tidak duduk dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, rugi yang paling besar apabila kita kedekut untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pemakbulan Allah dalam bulan Ramadan ini adalah pemakbulan yang berlipat kali ganda di sisi Allah. Tuan-tuan, jaminan daripada Allah dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kamu minta, aku pasti perkenankan doa kamu. Ini jaminan daripada Allah. Tuan-tuan, doa jangan buat main-main. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku tidak bimbang soal pemakbulan doa. Soal doa dimakbul ke tak makbul aku tak bimbang, kerana aku yakin bila aku berdoa confirm Allah makbul. Tapi yang aku bimbang, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, soal aku tak ada kesempatan nak berdoa. Tuan-tuan, kita tak ada kesempatan nak berdoa, sibuk nak berdoa, rasa malu nak berdoa. Kadang-kadang imam baru beri salam belah kanan, makmum dah atas motosikal dah lari laju tuan-tuan. Tak sempat nak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, pastikan kita berdoa pada Allah. Sepelik apapun doa kita tuan-tuan, jangan buat main. Allah confirm boleh makbul doa kita. Saya nak kongsi tuan-tuan sikit pengalaman saya balik daripada umrah beberapa tahun yang lalu. Balik naik di airport Jeddah nak balik ke KLIA. Jadi flight kami ni flight satu hala, tak ada transit kat mana-mana. Tapi dalam perjalanan naik kapal terbang ni, ada seorang jemaah muslimin yang betul-betul dia duduk depan tempat duduk saya. Jadi bila dah kapal terbang beberapa jam dah berada di ruang udara. Lelaki ni memang waktu awal dia naik kapal terbang dia dah tak berapa sihat dah. Jadi bila duduk dalam kapal terbang dia ni makin lama makin tak sihat. Makin lama makin tenat. Terpaksa dibawa ke bahagian belakang, di ruang solat kecil bahagian belakang, kerana saya naik flight Saudi waktu tu. Jadi ada ruang solat kecil bahagian belakang. Lalu kemudian ada doktor dalam kapal terbang ni duduk buat cek dia ni berulang kali. Sehingga doktor beritahu last kali, beritahu pada pilot, terpaksa juga buat pendaratan. Kalau tak mendarat segera boleh menempah maut. Sedangkan baru separuh perjalanan. Kemudian pilot buat pengumuman, kita akan buat pendaratan kecemasan. Tentulah kali pertama saya berhadapan dengan pendaratan kecemasan naik flight tuan-tuan. Terus mendarat tuan-tuan, tak sampai 5 minit dia terus turun. Mendarat di airport India. Selang dan sampai di airport India tu dah ada dah ambulans dah tunggu dah siap-siap. Dan kemudian dibawa ke hospital yang berdekatan. Selang beberapa jam tuan-tuan, selang beberapa jam dia pun datang balik, dibawa ke kapal terbang balik, sihat walafiat. Lelaki ni boleh sembang, boleh senyum. Yang tu saya tak terkejut. Yang saya terkejut tuan-tuan, bila sahabat satu jemaah dengan dia ni yang duduk depan saya, duduk sembang-sembang ni, dan saya dengar, saya confirm sekali lagi apa yang saya dengar. Kata mereka, waktu dia ni duduk dekat Mekah baru ni, dia duduk gurau dengan kami, yang dia kata lama dah dia tak singgah di India. Tuan-tuan, dia bergurau begitu dengan kawan dia dekat Mekah. Dia kata macam dah lama dah tak singgah di India, dia kata. Dia bergurau macam tu tuan-tuan. Allah makbul sungguh doa dia tuan-tuan. Dia singgah sungguh di India tuan-tuan. Bukan dia seorang, dengan aku sekali singgah tuan-tuan. Satu kapal terbang singgah tuan-tuan. Saya tuan-tuan waktu tu dengar terkejut. Saya kata betul ke dia cakap macam tu? Dia kata betul.
Kami dengar dengan telinga kami sendiri, dia duduk sembang begitulah dengan kami. Saya rasa terkejut. Saya kata, sepelik itu pun Allah boleh makbul doa dia. Saya kata, rugi aku tak doa sungguh-sungguh depan Kaabah. Dah rasa doa banyak dah tuan-tuan, tapi rasa rugi lagi. Sebab tu saya lepas pada itu saya kata, jangan buat main sepelik apapun. Doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kita bukan naik bas tuan-tuan boleh berhenti suka hati. Ni naik kapal terbang, dalam tiket tak ada transit kat mana-mana. Tapi bagaimana kuasa Allah, sepelik apapun pada akal fikiran kita Allah boleh makbul. Sebab tu jangan buat main dengan doa tuan-tuan. Apatah lagi di tempat mustajab, waktu mustajab, hari yang mustajab, saat ketika mana hampir berbuka puasa, itu di antara waktu yang paling mustajab tuan-tuan. Maka jangan buat main tuan-tuan dengan doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ada jemaah dia pergi umrah, dia kaya tuan-tuan, dia bayar package mahal. Tiba-tiba dia pergi ke hotel, hotel tu kebetulan makanan hari tu tak sedap. Jadi dia komplain, dia kata apa benda makanan hotel tak sedap sangat. Sepanjang dia buat umrah tuan-tuan, semua makanan yang jadi tak sedap tuan-tuan. Sama ada makanan dalam hotel ataupun makanan di luar hotel, semua jadi tak sedap. Sebaik balik Malaysia semua sedap tuan-tuan. Kalau balik Malaysia tak sedap juga nanya tuan-tuan. Jadi maka dengan sebab itu jangan buat main dengan doa kita, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Jadi apa yang kita nak kena minta dengan Allah? Dua benda besar yang kita kena minta tuan-tuan. Yang pertama, minta ampun pada Allah. Nabi SAW pesan kepada Sayyidatina Aisyah, kalau jumpa Lailatul Qadar, kamu tahu malam itu Lailatul Qadar, Nabi kata, ungkapkanlah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berdasarkan hadis inilah tiap-tiap malam imam kita baca doa ni tuan-tuan. Fa'fu anni, yang bermaksud maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Berarti kita sentiasa kena minta ampun. Nabi lisan tak pernah berbohong, tak pernah mengaibkan manusia, tak pernah bercakap kata-kata sombong, tapi lisan baginda sentiasa minta ampun pada Allah. Sedangkan tuan-tuan, lisan kita banyak buat maksiat, lidah kita banyak mengumpat, lidah kita banyak berkata-kata lucah, lidah kita banyak bercakap bohong, lidah kita bakhil, kedekut minta ampun pada Allah tuan-tuan. Sedangkan kita mengharapkan syurga Allah. Alangkah banyak cantik muka kita tuan-tuan. Kita ni muka banyak cantik. Dengan maaf saya kata tuan-tuan, nak dapat syafaat Nabi hari Jumaat tak lebih pun 100 kali kita selawat. Nak dapat keampunan Allah hari ni tak lebih 100 kali kita istighfar. Dengan istighfar yang paling ringkas, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tuan-tuan. Sedangkan kita banyak dosa dengan Allah tuan-tuan. Tidak seperti mana Nabi tuan-tuan. Nabi bukan waktu celik saja tak pernah lalai tuan-tuan, waktu Nabi tidur pun tak pernah lalai. Kata ulama, tidur Nabi pun tak sama dengan tidur kita. Tidur Nabi tak membatalkan wuduk tuan-tuan, sebab tidak lalai. Sehingga satu kisah, Nabi bangun daripada tidur, Nabi terus salat tanpa mengambil wuduk. Itu khusus untuk Rasulullah sahaja tuan-tuan. Tidur kita lalai tuan-tuan, sebab tu kita tidur membatalkan wuduk. Kadang-kadang tidur dalam kuliah pun boleh mengigau kita ni tuan-tuan. Tidur dalam kuliah siap mengigau kita ni. Nak kata lalainya kita. Ada satu tempat saya kuliah tuan-tuan, seorang jemaah tidur terlentang depan meja kuliah saya terus. Tak pernah saya 12 tahun berkuliah, jemaah berani tidur depan meja kuliah sambil terlentang tuan-tuan. Dialah yang paling tenang sekali saya pernah jumpa tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana orang kampung tuan-tuan? Nak tegurkan kita tak berani juga orang kampung ni. Jangan buat tegur silap hari bulan dia tampar kita tuan-tuan. Jadi nak tegur tak tergamak surau kampung. Ahli jemaah dia lebih kurang 5 orang termasuk yang tidur. Saya tak silap rasa begitulah. Dia memang tak ramai tuan-tuan. Jadi nak katanya tuan-tuan, kita banyak dosa lagi kena minta ampun. Yang terakhir tuan-tuan, yang kita kena minta keampunan pada Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena minta banyak-banyak dengan Allah, iaitu minta syurga daripada Allah. Tuan-tuan, Ramadan minta banyak-banyak syurga daripada Allah. Kata ulama, siapa dia calon ahli syurga di akhirat kelak, Allah jadikan atas dunia lisan dia selalu minta syurga dengan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doalah tuan-tuan dengan doa ni sebanyak-banyaknya supaya Allah anugerahkan kita syurga dia, dan dengan penuh yakin tuan-tuan, confirm Allah bagi syurga tuan-tuan. Sebab tu ni malam yang kemuliaan ni tuan-tuan, malam yang ke-21 ni tuan-tuan, kita doa sungguh-sungguh, ya Allah, jadikanlah seluruh ahli jemaah muslimin muslimat yang ada di dalam masjid Datuk Haji Kamarudin pada malam ini, ya Allah, terhimpun dalam syurga Firdaus tanpa hisab di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa di syurga Allah Taala kelak, tuan-tuan, yakinlah tuan-tuan. Jadi maka dengan sebab itu tuan-tuan nak apa minta dengan Allah, nak anak soleh minta, nak diluaskan rezeki minta, nak dibebaskan hutang piutang minta tuan-tuan. Ini satu benda yang saya selalu sebut tuan-tuan. Saya kongsi tuan-tuan, saya sendiri buat tahfiz percuma 5 tahun tuan-tuan. 5 tahun tuan-tuan, setiap bulan tak pernah kutip yuran 1 sen pun daripada pelajar saya yang berada di Seksyen 7 Shah Alam. Tak pernah tuan-tuan. Kenapa? Sehingga orang pelik, dia kata, ustaz, takkan percuma kot, habis makan minum ya percuma. Sehingga anak yatim fakir miskin, saya kata pakaian dia pun percuma, kelengkapan dia orang pun percuma. Itu yang kita buat. Dah tu ustaz ambil duit kat celah mana? Saya kata duit jangan pimbang, duit jangan runsing, sebab Allah itu Ghani, Maha Kaya. Allah yang bagi makan minum kepada kaki yang kedarah harap, kaki maksiat Allah bagi makan. Kalau setakat nak bagi makan pada anak pelajar tahfiz saya yang duk hafal Quran siang malam, apalah sangat. Cuma saya selalu pesan pada anak pelajar saya, yuran kamu dekat tahfiz ni, saya kata 4 surah ni wajib kamu baca setiap hari. Waqiah, Sejadah, Al-Mulk dan juga Yasin. 4 surah ni setiap hari menjadi kewajipan dia, dan saya yakin nilaian satu ayat dalam surah ini pun sudah nak banding dengan RM1,000 yang dia nak bayar tiap-tiap bulan pun itu lebih mahal, iaitu nilaian bacaan Quran dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, yakin dengan Allah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Jadi setakat itulah tuan-tuan sebagai perkongsian ringkas, tazkirah ringkas malam Ramadan ni. Dia kena ringkas-ringkas je tuan-tuan, sebab dia tengok muka saya dah macam moreh dah malam ni. Jadi jadi saya kira setakat itulah. Saya kira ni kali kedua kot datang ke masjid ni. Dah rasa 6 tahun dah tak datang sini, ataupun 5 tahun. Dah lama dah tak datang ke masjid ni. Jadi tuan-tuan, saya nak minta satu je, bulan Ramadan yang mulia ni saya pergi mana tempat, tolong doakan kami, doakan saya ni, iaitu kita sekarang nak buat, iaitu surau, nak bina surau untuk kompleks tahfiz percuma di atas tanah wakaf di Terengganu tuan-tuan, di kampung Atas Tul. Orang Terengganu dia tahulah, dekat Nasi Dagang Atas Tul tu ada orang wakaf tanah untuk kami. Sebab di Seksyen 7 ni rumah dia kecil sangat, jadi ada orang wakaf tanah. Jadi kita sekarang ni dalam proses nak buat surau yang boleh muat 600 orang, yang digunakan untuk pengajian percuma, untuk tahfiz dan untuk pengajian kitab, dan juga untuk orang pencen. Sekarang ni kita ada satu lagi pusat orang pencen di Terengganu tu. Kita sewa rumah banglo dan kita buat surau kabin sementara. Ada 70 orang pencen duk mengaji fardu ain dan mengaji Quran secara percuma di sana. Ada staf kita di sana. Jadi sekarang ni kita nak buat surau yang kekal lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan doalah dipermudahkan urusan kami ni, insya-Allah. Dan kemudian yang terakhir tuan-tuan, di luar sana ada jualan bawah mak tapi saya sendiri, iaitu jualan produk kopi, kopi campuran madu delima dan kurma asli yang kita buat sendiri bawah kilang kita sendiri tuan-tuan. Produk ni dah 3 tahun dah kita buat, yang banyak juga membantu untuk tahfiz kita ni. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah kat belakang jualan sambil menderma, ataupun ada tabung tu, tuan boleh letak, ada flyers tu pun tuan-tuan boleh ambil. Nak bayar kemudian nak ambil dulu pun tak apa, asalkan habis je malam ni. Tak habis tak datang dah ke masjid ni. Gurau je. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada malam ini, ya Allah, himpunkanlah kami dalam syurga Firdaus dalam keadaan tanpa hisab, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin.